bahawa kedua-dua orang undang-undang ini akan memberikan suatu ataupun tidak akan memberikan keadilan terutamanya kepada golongan non-Muslim. Dan pelbagai tulisan di luar sana, ada yang saya baca, RUU 355, A Bill to Talibanize Malaysia, untuk menjadikan Malaysia negara Taliban dan sebagainya. Jadi, setakat manakah komen yang Berhormat Menteri berkenaan dengan persepsi bahawa kedua-dua undang-undang ini akan tidak akan berikan keadilan? Terima kasih. Sila Menteri, jawab. Okay, terima kasih kepada Timbalan Di-Pertua, terima kasih kepada Persimas. Kedua-dua orang undang-undang ini tidak pun melibatkan hal berkenaan dengan orang bukan Islam. Dia hanyalah melibatkan untuk orang Islam sahaja. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan yang kedua, saya jemput Yang Berhormat Bukit Bintang. Ya. Terima kasih Datuk Di-Pertua Suaran Kapal. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Menteri, mengapakah negara memerlukan undang-undang mengikat pengembangan agama bukan Islam, sedangkan perkara 3 perlembagaan persekutuan jelas memperuntukkan Islam jelah agama persekutuan dan agama lain boleh diabarkan dengan bebas dan secara aman. Tidakkah ini melanggar hak asasi rakyat berkaitan dengan agama? Minta penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Bukit Bintang. Terima kasih kepada Yang Di-Pertua, terima kasih Bukit Bintang. Sebenarnya ialah rang undang-undang ini ialah merupakan sekatan pengembangan doktrin atau kepercayaan agama dalam kalangan orang Islam sahaja. Rang undang-undang ini bukan bertujuan untuk menyekat kebebasan beragama dari kalangan orang-orang bukan Islam. Orang-orang bukan Islam bebas untuk nak menyebarkan agama mereka dari kalangan mereka, tidak dari kalangan orang-orang Islam. Terima kasih. Hormat Speaker. Sikit, 30 soalan saat tambahan. 30 saat Hormat. Ya, saya tengok. Boleh? Menteri jawab pendek je tadi tu. Saya bagi. Saya Oh, sedang. bagi kepada Hulu Langat sila. Terima kasih Speaker. Yang Berhormat Menteri, saya meneliti jawapan berkenaan dengan perancangan RUU 355 itu. Tetapi saya ingin bertanya, perjuangan 30 tahun untuk memastikan menaik taraf peguam-peguam syar'i yang ada telah berjaya dilaksanakan apabila dibentangkan Akta Profesion Guaman Syariah Wilayah Ketuan 29 dalam Kerajaan Pakatan Harapan, tetapi tidak ada follow up kerana ada peguam-peguam syariah yang mengadu telah berlaku proses temenung yang agak panjang sehingga isu ini tidak dapat diangkat ke Jabatan Peguam dan akhirnya peguam-peguam syariah ini boleh pergi ke Mahkamah Sivil dalam keadaan yang lebih berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dan juga follow up yang kedua iaitu kepada Majlis Raja-Raja Melayu di negeri-negeri supaya akta ini nanti, akta wilayah ini akan menjadi enactment di kerajaan negeri supaya pintu untuk terus meminda akta-akta yang berkenaan guaman syari'i, undang-undang syariah mahkamah dapat dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih Hulu Langat. Sila Menteri jawabnya. Terima kasih Timbalan Di-Pertua, terima kasih Hulu Langat. Walaupun soalan itu tak berkaitan dengan soalan asal dia. Walau bagaimanapun kita nak sebut tentang Akta Profesion Guaman ini bukanlah dibuat zaman Pakatan Harapan. Tapi sebenarnya setelah pun dibuat zaman dulu, tapi dipetik di zaman Pakatan Harapan dan sekarang Dibentang dan diluluskan. sedang kita berjalan. Jadi sebab tu janganlah mendakwa kita yang buat. Sorry ya. Terima kasih. Terima kasih. Kita tu siapa? Saya jemput